Selamatkan akidah isteri saya sebab dia pun seorang saudara baru. Di samping itu, saya pun nak kena menjaga juga keharmonian rumah tangga saya yang memang dah sedia ada selama ini. Jadi kedua-duanya saya kena jaga. Nak mengelakkan daripada zina, itu memang alasan untuk semua pasangan yang berkahwin kan? Demikian tadi paparan seterusnya untuk santapan kita. Bahawa ramai yang memilih melihat manisnya madu tetapi tidak merasakan, tidak memikirkan macam mana bisanya sengatan lidah lebah. Untuk hujah seterusnya, saya serahkan kepada Mursyidah. Terima kasih Mudira. Ustazah Fira, cantik malam ni tanpa kacamata. Alhamdulillah. Soalan saya ialah, apakah kriteria yang disarankan oleh Islam untuk memilih jodoh? Dan apakah yang dipilih oleh klien Ustazah? Terima kasih Mursyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Islam telah menggaris pandukan dalam memilih pasangan, kriteria-kriteria dalam memilih pasangan. Kita ambil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, tunkahul mar'ah li arba'in. Dinikahi wanita itu dengan 4 perkara. 5 liha, yang pertama dengan hartanya, wali hasabiha dengan keturunannya, wali jamaliha dengan kecantikannya, wali diniha dan juga dengan agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah dengan agamanya, kerana itu adalah menyenangkan kamu. Jadi apa yang saya perhatikan di sini Mursyidah, madu saya seorang suami yang telah mempunyai seorang isteri dan diceraikan dan terpaksa kahwin dengan isteri kedua dan memandang daripada segi harta kekayaan. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang kekayaan ini tidak menjamin kebahagiaan kerana kita tidak meletakkan ad-din itu tempat yang pertama. Jadi dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kehidupan kita, jadi perlulah kita meletakkan ad-din itu sebagai tempat yang pertama. Sekiranya kita tidak mempunyai seorang isteri yang cantik, tidak mempunyai seorang isteri yang miskin, tidak mempunyai seorang keturunan yang bukan daripada golongan bangsawan, tetapi kalau kita punya agama, insya-Allah akan menghapuskan segala-galanya. Wallahu a'lam. Dan teringat saya pada pesan Imam Ghazali mengatakan bahawa didiklah anak kamu 10 tahun lebih awal sebelum dia berkahwin dan menjadi ibu bapa, supaya bila dia berkahwin nanti dia menjadi suami yang soleh dan isteri yang solehah. Apabila mempunyai anak pula menjadi ibu bapa yang misali, yang mendidik anak-anak akhirat yang membawa mereka kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, syukur alhamdulillah. Itu hujah. Yang seterusnya dipersilakan pula Ustazah Mursyidah yang kedua, Ustazah Zawiyah. Silakan untuk menjawab. Okey, terima kasih Mursyidah. Dan saya nak tanya soalan kepada Ustazah Firuz. Sepanjang pengalaman Ustazah Firuz semasa berada di selatan Thailand, kita melihat tentang perkahwinan, temu buah dan sebagainya. Saya nak Ustazah Firuz jelaskan perit dan pahitnya pernikahan yang berlaku di sempadan. Kau Mursyidah. Berdasarkan pemerhatian kami di Songkla, kami dapati memang banyak pahitnya menikah di sempadan ni. Yang pertama, mungkin pernikahan itu tidak sah. Mungkin kerana kemungkinan pernikahan itu tidak menepati hukum syarak. Contohnya masalah wali. Yang kedua, bila tidak melakukan pendaftaran di Malaysia, pasangan itu akan dikenakan denda. Seorang dah RM1,000, dua orang RM2,000. Yang ketiga, jika tidak berlaku pendaftaran pernikahan di Malaysia dan berlaku masalah keluarga, contohnya perceraian, pasangan tidak dapat hak nasihat, tak boleh dapat nasihat daripada pejabat agama. Dan isterinya pula tidak dapat hak-hak yang diberikan oleh agama Islam. Contohnya, hak nafkah, tempat tinggal, makanan ketika iddah, hak harta sepencarian, hak hadanah. Dan yang keempat, pernikahan yang tidak ada restu ibu bapa. Manakah pernikahan itu bahagia kalau berpaksikan kepalsuan kita ada ibu bapa? Jadi pada siapa-siapa yang ada niat nak menikah di sepadan tu, fikir panjang, fikirkan jangka masa panjang tu. Well, think more than twice before you do it, insya-Allah. Okey, syukur alhamdulillah. Sedikit. Antara pahitnya juga, tiada jaminan 100% pada status wanita, status pengantin perempuan. Kerana di sana, kalau kita pergi ke sana, mereka hanya perempuan diminta untuk mengangkat sumpah sama ada dia adalah anak dara, janda ataupun isteri orang. Berbanding di Malaysia, kita terpaksa mendapat pengesahan daripada ketua kampung atau pemajikan. Itu lebih selamat. Okey, itu di antara hujah yang telah dipaparkan. Untuk kita melihat, maka dapat disimpulkan dalam ruang yang terhad ini, hidup yang paling selamat apabila kita berlandaskan kepada pegangan takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Dan orang yang paling sengsara adalah mereka yang miskin iman
dan mengalami krisis jiwa, krisis keyakinan. Ini yang membuat mereka terembat dalam gejala-gejala yang menyulitkan. Sampai di sini, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama lagi selepas ini. Pandanglah rumput yang dipijak sebelum mendongak bintang di langit. Biarpun rumput itu rendah, tetapi ia tetap berzikir kepada Allah. Tidak akan terhina orang yang gagal jika ianya benar-benar mencuba. Melangkahlah dengan penuh yakin, kerana kegagalan itu adalah kejayaan yang tertunda. Pemenang tempat keempat bakal menerima wang tunai berjumlah RM5,000 sumbangan Astro, pakej percutian ke Cerating bernilai RM2,000 dan sebuah trofi sumbangan Astro. Tempat ketiga akan membawa pulang pakej umrah kerajaan Al-Riyadh Travel and Tours Sindang Berhad, barangan elektronik bernilai RM3,000, pakej rawatan spa bernilai RM2,000 kerajaan Suri Permai Spa, wang tunai berjumlah RM10,000 dan sebuah trofi sumbangan Astro. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda para penonton yang masih lagi bersama kami dalam Ustazah Pilihan Akhir 2011. Farah, dan juga untuk makluman para penonton, kami baru saja dimaklumkan bahawa kita ada satu kejutan ya. Dan apa agaknya Farah kejutan tu? Saya pun masih lagi terpinga-pinga kerana kami baru sahaja dimaklumkan. Kejutan yang sememangnya kami sendiri tidak tahu kerana segala jawapan hanya ada pada mudirah. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan sesi pengumuman kejutan ini kepada mudirah. Silakan. Terima kasih ucapkan kepada Farah dan Siti. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat ilahi kerana kita masih berada bersama hingga ke segmen ini. Satu segmen yang memberikan satu perasaan bercampur bau. Saya yang diberikan kesempatan selaku mudirah dengan penuh rasa sebab dada dalam sesi ini ingin mengumumkan bahawa hanya 2 orang ustazah sahaja yang akan meneruskan perjalanan hingga ke peringkat akhir. Ini berarti 2 daripada ustazah yang ada di Raudah akan meninggalkan Raudah. Ustazah pertama yang akan meninggalkan Raudah malam ini ialah Ustazah Siti. Dan ustazah yang kedua ialah Ustazah Fira. Mohon maaf, Musyidah dipohon untuk memberikan kata-kata akhir kepada kedua calon yang harus meninggalkan Raudah sekarang. Ustazah Siti, saya sangat berkeyakinan dengan ilmu yang Siti ada dan bakat dalam tilawah Al-Quran dan kecerdasan emosi dan ketenangan pribadi. Insya-Allah Ustazah Siti akan berprestasi dengan baik dalam bidang dakwah. Dan jangan anggap satu kekalahan, iaitu satu yang kejayaan tertunda. Begitu juga. Silakan kita dengan Ustazah
Musyidah, silakan. Okay. Ustazah Fira. Ya, Musyidah. Ustazah Fira seorang yang hebat. Tapi insya-Allah walaupun gagal, tapi sebenarnya Ustazah Fira seorang yang berjaya, insya-Allah. Teruskan perjuangan. Terima kasih Musyidah. Itu yang kita katakan. Macam hadiah. Salam kita jadi. Lepas satu-satu. Sampai di sini. Adalah satu perjalanan yang cukup membanggakan bagi saya. Walaupun tersingkir di sini. Tidak ada kata putus berhenti. Syukur alhamdulillah Anda ada berbakat. Anda kan bakar ini sepenuhnya. Itu saja, tidak ada. Tapi saya syukur alhamdulillah sampai segala yang diberikan bekal paling baik. Gunakan sepenuhnya sampai mampu mengubah dunia, mengubah diri, mengubah keluarga. InsyaAllah Anda penerus tugas para anbiya. InsyaAllah. Terima kasih Musyidah. Kepada Ustazah Siti dan Ustazah Fira, syabas diucapkan kerana berjaya bertahan hingga ke peringkat akhir. Satu pengorbanan yang besar sebenarnya, kerana Ustazah berdua saya kira telah pun melakukan yang terbaik untuk memartabatkan agama Islam ini. Dan ini adalah satu titik permulaan untuk anda terus maju, berjaya melangkah ke hadapan, dan kita jumpa selepas ini. Naib juara akan menerima wang tunai berjumlah RM3,000 tajaan Bank Islam. Pakej umrah tajaan Al-Riyadh Travel and Tours Sinan Berhad. Barangan elektronik bernilai RM5,000. Pakej rawatan spa bernilai RM3,000 tajaan suri Permai Spa. Tidak ketinggalan juga wang tunai berjumlah RM15,000 serta sebuah trofi sumpangan Astro. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia menonton bersama dengan kami dalam Ustazah Pilihan Akhir 2011. Dan sesi kali ini, Farah, adalah sesi di mana kita dapat melihat kepintaran dan juga kepetahan Ustazah pilihan kita ni dalam berucap secara spontan dengan tajuk yang diberi. Betul Siti, saya pun setuju kerana selepas ini dua orang finalis kita dalam program Ustazah Pilihan ini akan memilih satu sampul sahaja. Dan kali ini kita akan membawa masuk seorang tetamu jemputan. Dan kalau anda nak tahu siapakah gerangannya, Mudirah sudah bersedia? Ya, insyaAllah. Silakan. Salam bahagia. Raudah bertambah meriah malam ini dengan kehadiran seorang tetamu yang sudah tidak perlu diperkenalkan. Auranya sudah melebar ke seluruh negara. Malah ke peringkat Asia, insyaAllah. Orang yang kita maksudkan tidak lain tidak bukan ialah Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Dipersilakan Datuk untuk memulakan atau meneruskan sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mudirah dan Musyidah-Musyidah. Saya nampak gaya berteman dengan ustazah-ustazah yang season-season nampak gayanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. So di tangan saya ini, ini bukan ada duit ni, ada 4 envelope yang mengandungi tajuk-tajuk yang akan dibicarakan oleh 2 orang finalis ustazah pilihan. So mereka akan diminta untuk memilih lah, dan berbincang. Jangan gaduh-gaduh, jangan gaduh-gaduh, jangan tarik-tarik rambut, tak elok. Pilih yang terbaik dan bersedia untuk diuji nanti insya-Allah. So saya minta mereka datang kembali ke saya pergi ke sana. Ini ada 4 warna, 4 warna.